Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita dapat bertemu. Sebenarnya saya ada appointment pukul 6. Jadi insya-Allah sementara tunggu appointment tu kita cubalah buat sedikit perkongsian insya-Allah perkara-perkara yang boleh memberikan satu kebaikan insya-Allah. Baik, yang pertama sekali marilah sama-sama kita merasakan satu kesyukuran kepada Allah, diberikan kepada kita kekuatan untuk hidup dalam keadaan iman. Keadaan beriman kepada Allah SWT dalam keadaan yang baik insya-Allah. Cumanya pada hari ini semalam kita telah melihat satu apa yang kita gambarkan sebagai sidang Dewan Rakyat yang pertama. Kita melihat tentang bagaimana diadakan perbincangan yang berdasarkan kepada usul-usul, dan kita melihat bagaimana keadaan agak huru-hara jugalah sidang Dewan Rakyat pada hari ini. Saya tak mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak mau ulas panjang-panjang apa, cumanya mungkin saya ingin menggambarkan kepada kita tentang beberapa perkara lah. Beberapa perkara tentang negara ini. Mungkin saya nak petik beberapa perkara berkenaan dengan kita kata kenegaraan yang saya petik juga daripada pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan beberapa ulama sinilah yang saya gabungkan. Jadi yang pertama sekali kita ingin menyatakan di sini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Taala mengutuskan kita di atas muka bumi ini untuk dua tujuan yang besar. Dua tujuan yang besar ni maknanya kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, maka baguslah, maknanya kita menjadi orang yang berperanan lah, berfungsi lah. Tetapi kalau kita mengikut apa yang ada pada arus pada hari ini, kita tewas lah. Jadi kita hidup ni tuan-tuan dan sahabat-sahabat sahaja sekian. Kita hidup ni kan sebenarnya semua jadi ujian. Semua tu ujian. Saya minta maaf sebab kita tak umumkan pun apa yang kita buat pada petang ni, sebab saya ambil peluang ada masa sikit ni, ada satu pertemuan dengan seorang lah yang penting insya-Allah dalam rangka dakwah ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi kita nak melihat kepada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah SWT untuk menyeru manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah surah Al-A'raf ayat 158. Ini sesuai dengan dua peranan yang saya sebut. Saya mulakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas. Nabi SAW telah menyeru di puncak bukit Safa. Allah gambarkan, Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah.
inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Ini adalah ayat suratul A'raf ayat 158. Ini adalah bagaimana Allah menggambarkan perintah Allah supaya kita ni perintah Allah supaya Rasulullah menyeru. Apa kata Allah SWT? Kul, katakanlah ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, kata Allah supaya Nabi cakap wahai manusia. Kul ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi kita tengok dalam Dewan Parlimen ni semalam, sidang pertama bermula kerajaan baru di bawah pimpinan PM yang ke-10 Tambun. Jadi kita nak sebut di sini bahawa bagaimana Allah memerintahkan kita supaya menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Inni rasulullahi ilaikum jami'a, kepada kamu semua. Jadi kita nak sebut kat sini bahawa sesungguhnya kita ni diperintahkan oleh Allah supaya menyampaikan kepada manusia semua sekali, kullu, semua sekali, jami'an, kesemuanya, allazi lahu mulkus samawati wal ard, kepada diutuskan, aku ni telah diutuskan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah tadi, yang menguasai, menjadi raja, mulkus samawati wal ard, yang menjadi raja, yang menguasai, yang menjadi kerajaan. Al-mulk inilah kerajaan, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Jadi kita nak sebut pada sahabat-sahabat kita dalam parlimen ni, sama ada orang yang pembangkang ataupun orang yang pencadang kerajaan ataupun opposition party, opposition component, supaya kita faham kan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua manusia, untuk semua manusia, dan diutuskan oleh siapa? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, iaitu diutuskan oleh Allah, raja. Raja, sebab semalam disebut Tuan Agung. Yang di Pertuan Agung tu pun masih manusia lagi. Perdana Menteri pun masih manusia lagi. Ahli Parlimen pun masih manusia lagi. Tapi Nabi gambarkan, aku itu Rasulullah diutuskan oleh raja pemilik kepada as-sama wal ard, langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, diagungkan, dicintai, ditundukkan diri kepadanya, melainkan dia. Yuhyi wa yumit, yang telah menghidupkan dan yang telah mematikan. Jadi nak sebut pada semua ni kan, Allah utuskan ni, siapa yang mengutuskan Nabi ni? Yang memberikan kehidupan, yang memberikan kematian kan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya, an-nabiyil ummi, Nabi yang ummi, alladzi yu'minu billah wa kalimatih, dan kamu beriman kepada Allah. Nabi yang ummi ini yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah dan kepada kalimah-kalimahnya, Al-Quran. Kemudian wattabi'uh, maka ikutlah dia. Jadi Allah gambarkan, tak kira engkau ni siapa, raja ke, PM ke, menteri ke, kan, YB ke, kan, yang kita nak ikut bukan syaitan, yang kita nak ikut bukan setan, yang kita nak ikut bukan dajjal, yang kita nak ikut bukan nafsu kita, yang kita nak ikut ialah hanya Allah, yuhyi wa yumit, Allah yang menjadikan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan yang kita ikut ialah kalimah Allah. Apa yang ada pada kalimah Allah itulah yang paling tinggi sekali. Allah perintah wattaba'u, maka ikutlah, la'allakum tahtadun, semoga kamu diberikan hidayah. Jadi hari ini kita lihat
apabila kita tidak mengikut kalimah-kalimah Allah, maka kita tak akan diberi hidayah walaupun kita ni orang paling tinggi di atas muka bumi ini, pangkatnya, hartanya. Boleh dengar ke hujan turun makin lebat? Saya berada di Seremban. Seremban kat mana jangan tanya. Dia nak sebut kat sini bagaimana keadaan kita ni kena ikut apa yang Rasulullah bawa. Kena ikut apa yang Rasulullah SAW bawa. Jangan kita rasa kita paling pandai, kita paling tiara kan. Jadi semalam tu saya tengok, saya perhati. Saya sebenarnya tak perhati live, saya tengok yang demi rakaman itu malam tu lah saya perhati. Tengok siang tu tak sempat, ada benda, ada meeting dan sebagainya. Jadi malam tu bila nak tengok, saya ingat nak buat live, tapi bila saya tengok ada dewan persidangan dewan, saya buka, saya tengok. Subhanallah kan. Ada yang bijak, ada yang matang sikit cakapnya, dan ada yang kurang matang, kurang bijak kan. Jadi kita lihat inilah hasil daripada orang yang kita pilih, masyarakat, orang Malaysia kita pilih lah. Jadi apa yang kita nak kena, tak kira lah kamu siapa dalam parlimen ni, siapa presidennya, siapa prime ministernya, kena ikut Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak sebut kat sini dalam nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, saya nak sentuh sedikit beberapa faktor-faktor yang boleh merosakkan negara. Yang boleh merosakkan negara. Nak sentuh sikit je petang ni, insya-Allah. Yang pertama sekali, faktor yang boleh merosakkan negara ialah percakaran mereka yang memimpin dan mengurus negara. Kalau hari ni kita sebut ahli politik lah. Ahli politik ni bila bergaduh kan, bila bergaduh ataupun bila bersifat fanatik ataupun berasaskan kepada tipu daya, menipu sana menipu sini kan, ataupun berebut-rebut kuasa, rebut kuasa dan pangkat, maka perkara inilah merupakan perosak yang pertama bagi sebuah negara. Bagi sebuah negara, apabila telah ada pemimpin itu bercakaran, pemimpin itu bersikap fanatik, pemimpin itu berebut-rebut kuasa, pangkat, maka ini akan membawa kepada kerosakan. Kerosakan. Dan di sinilah kita lihat bagaimana apa yang berlaku di parlimen, itulah yang berlaku. Yang parlimen itu yang berlaku. Kita dengar macam mana keterangan-keterangan daripada pihak pembangkang. Saya nampaklah, wallahu alam, pihak pembangkang disebut, dia kata kenapa nak kena undi percaya kepada PM, sedangkan Agong dah pilih, dah PM, nak undi percaya siapa? Tak percaya kat Agong ke? Jadi pihak pembangkang ni pihak Perikatan Nasional dan sebagainya lah kan. Kenapa nak undi pula? Kalau nak undi tak percaya Agong ke? Maka kalau kita undi percaya ke tak percaya, itu macam kita tak percaya Agong lah. Itu disebut macam itu kan. Jadi saya rasa ada logik juga kan. Kalau Agong dah lantik, tak kira lah Agong lantik itu atas sebab apa, atas alasan apa, tapi Agong dah lantik. Bila Agong dah lantik, kenapa yang kita nak undi percaya? Maknanya bila undi percaya ni sebenarnya bukan percaya pada Anwar Ibrahim sebagai PM, tapi percaya kepada Agong. Agong ni kita percaya ke tak percaya dengan dia, Agong dah lantik. Sebenarnya sebagai rakyat ni dia kena terimalah apa yang Agong punya decision kan. Jadi ini perkara ni pun dah menjadi satu perbahasan. Tapi kalau ada kepentingan politik, maka tak nampak perkara yang digambarkan tadi tu. Ini pihak pembangkang dia ada point kat situ, walaupun nampak macam tak boleh diterima oleh parlimen lah kan. Jadi nak sebut kat sini kan, kadang-kadang kan tak boleh nampak fikir. Yang penting kita nampak kan, perkara yang pertama yang akan membuatkan negara kita ini kucak kacir, huru hara, kerana percakaran politik. Dia tak tengok kebenaran. Dalam hujah semalam tak tengok kebenaran. Dia tak letakkan Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun kita ni hamba Allah sebagai asas, tak ada. Yang ada pandangan kita sahaja kan? Yang ada cuma pandangan-pandangan kita saja. Saya kata gini, saya kata gitu kan, masing-masing kan. Contohnya salah seorang daripada ahli parlimen, YB daripada Kuala Selangor ke apa kan, YB daripada Kuala Selangor mengatakan kan, bila disebut tentang MOU tu perlulah
Kenapa? Kerana sebelum ini guna SD. Akuan bersumpah. Jadi akuan bersumpah ni dia kata boleh dijual beli. Sampai 3 kali jual beli dia kata. Kita kena hapuskan akuan bersumpah ni. Kita kena tukar kepada yang lain. Negara yang lebih baik. Jadi saya nak tanya kepada YB Kuala Selangor lah. Itu pun kawan juga tu kan. Nak tanya pada dia. Masalahnya pada SD tu ke? Atau masalah pada orang yang sign SD? Masalah kepada kita kata SD tu ke? Ataupun kepada sistem SD tu. Jadi sebenarnya bila saya tengok balik, saya fikir balik, adalah betul dia cakap. Tapi banyak tak betul. Tak betul apa contoh saya sebut sini? Tak betul kerana tak kira lah sistem apa, SD ke, MOU ke, MOA ke, apa saja cara, kalau yang tanda tangan tu tak jujur, pembohong, penyamun, pentingkan diri sendiri, pemimpin tu pentingkan diri sendiri, tak kira lah guna SD ke, MOU ke, tetap akan menipu. Tetap akan ada rasuah. Tetap akan ada perkara-perkara yang menyebabkan kita kata tidak berlaku perkara yang jujur, yang benar. Jadi kita tengok balik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pemimpin-pemimpin kita ni kadang-kadang dia fikir sebab dia cakap, sebab nak sokong kumpulan dia. Dia bukan cakap nak meletakkan kebenaran di depan. Bukan nak meletakkan, kita kata, perkara-perkara al-haq di depan. Bila bercakap, yang pembangkang, dia cakap-cakap apa pun, benar macam mana pun, tetap tak benar di sisi pihak kerajaan. Pihak kerajaan pula cakap macam mana, kalau ada kebenaran pun, di sisi pihak pembangkang tak benar sebab kelompok dia. Jadi sekarang ni masalah kita ni ialah percakaran politik. Masalah kita ialah sikap fanatik. Selain daripada masalah kita melihat kuasa tu yang paling utama, pangkat tu yang paling utama. Sedangkan Islam memberi amaran yang keras mengenai perkara ini. Jadi ini masalah negara kita ni. Masalah negara kita ni bukan masalah tidak ada orang yang pandai-pandai, yang cerdik-cerdik, yang boleh memimpin. Bukan masalah itu, tetapi masalah iman, masalah takwa, masalah yang menyebabkan nampak boleh jadi imam, nampak boleh baca khutbah, nampak boleh ceramah agama, ada Quran, ada hadis, tetapi perangai, akhlak, hati, pemikiran masih lagi tidak meletakkan kebenaran di depan, kebenaran di atas sekali. Sebab tu Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 46, apa Allah firman? Kazalika nusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Allah gambarkan apa? Yang demikian itu janganlah kamu bergaduh, berbantah-bantah. Jangan kamu berbantah sampai jerit, sampai hilang suara. Beruk. Ada orang kata, kera beruk. Samalah kera dengan beruk tu. Orang yang dengar pun terasa dia beruk juga. Jadi kita kata, janganlah kamu berbantah-bantah. Allah berfirman, jangan kamu nak bergaduh-gaduh, berselisih. Dan kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Bukan saja hilang kekuatan, lemah semangat. Dan bersabarlah. Dan Allah firman, bersabarlah bila berhadapan dengan kesusahan-kesusahan tadi. Sesungguhnya Allah berserta bersama dengan orang yang sabar. Ini rasanya ayat lain ni. Bil haqqi wa ahsanu tafsira. Jangan sebut kat sini Allah gambarkan nombor 1, jangan berbantah-bantah. Jangan bercakap-cakap. Jangan kita bergaduh-gaduh. Kalau berhujah tu jangan tengok kumpulan, tengok kebenaran. Kalau kebenaran, alhamdulillah. Jadi saya tengok balik sebenarnya parlimen yang ada ni tempat untuk berbincang-bincang, berdebat-debat, berbalah-balah, tapi masing-masing tak akan ikut kebenaran. Kalau yang kerajaan kata dia nak buat sesuatu, kalau benda tu benar,
atau tak benar, kan, yang menjadi dia punya kelompok tu tetap sokong, saya sokong, kan, saya sokong macam itu. Dia tak letak kebenaran. Jadi macam mana parlimen nak bawa negara kita ni kepada kebaikan? Macam mana parlimen nak bawa negara kita ni kepada kekuatan? Sedangkan dia tak melihat kepada kebenaran. Baik tak payah buat parlimen, bayar gaji je. Kan, bayar gaji buta macam itu je. Dia tak melihat kebenaran. Sebab bila kebenaran tidak diletakkan sebagai asas kepada perbincangan, maka dia jadilah ikut pandangan masing-masing. Saya tak katalah pandangan tu salah. Tapi nak sebut kat sini, bukan pandangan itu yang paling utama. Yang paling utama sebenarnya ialah al-haq. Jadi ini perkara nombor satu. Saya cuma nak buat ulasan sikit sebab kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini, kan. Kita ni bukan melihat pemimpin tu, kita percaya kat pemimpin tu. Kita pun undilah dia, beratus panjang undi dia, kotorkan jari kita ni, cucuk bagi color-color sikit nak tunjukkan kita dah ngundi. Kita dengar kempen dia, tengok orang berkempen, tapi rupa-rupanya majoriti, tak semualah, majoriti pemimpin dia tidak bersama al-haq. Kalau yang bukan Islam tu kita maklumlah, yang Islam ni pun. Jadi nombor satu, percakaran politik, sikap fanatik, berebut kuasa, pangkat dan sebagainya adalah asas kejatuhan kepada suatu negara. Jadi sebab itulah sistem demokrasi ini ditubuhkan, dijadikan supaya kita ni bergaduh sama kita. Dia tidak ada asas. Jadi sistem Islam, adakah sistem Islam ni sama macam demokrasi? Tak sama. Sebab walaupun sistem Islam ini memberikan keizinan untuk memilih pemimpin, kita boleh undi pemimpin, boleh pilih pemimpin, tetapi asasnya mesti Quran dan Sunnah. Mesti asasnya macam itu. Mesti asasnya ialah al-haq, kebenaran. Mestilah asas itu al-adalah, keadilan. Mestilah asasnya itu lah kebaikan, al-khair. Mestilah asasnya at-taqwa. Dia bukan asasnya itu adalah parti, kumpulan dan sebagainya. Jadi ini perkara yang menyedihkan. Sebenarnya perkara ini dah lama berlaku, tapi kita nak buat review lah malam petang ni, insya-Allah. Kemudian antara perkara juga yang kita lihat merupakan perkara yang akan menjadikan kita kata perpecahan dan kerosakan itu ialah antaranya banyaklah contohnya kelekaan pemerintah untuk membuat satu yang aulawiyat, membuat satu yang utama, yang prioriti. Kan dia banyak terpedaya dengan kuasanya, lupa melihat perkembangan masyarakat. Lalainya menyebabkan kita lihat potensi masyarakat tidak diambil peduli. Kita ada masyarakat, kita ada banyak NGO, kita ada banyak orang yang pakar-pakar, kita ada banyak orang yang pandai-pandai, yang ikhlas. Jadi lekanya mereka sibuk nak mencari sesuatu yang bersifat peribadi sendiri atau kepartian dia, maka kelekaan itu menyebabkan mereka tertinggal untuk mengesan potensi-potensi kekuatan dalam masyarakat. Potensi kekuatan dalam masyarakat. Apa yang ada nak dipolitikkan. Ulama ada potensi tak? Ulama banyak potensi. Tetapi ulama digunakan sebagai untuk menunjukkan sesuatu, untuk dia brandkan sesuatu sahaja. Jadi kita lihat orang-orang pandai, cerdik pandai pun macam itu juga. Jadi kita melihat bagaimana kelekaan pemerintah, tak kiralah siapa pun, bila memegang kuasa, mereka lalai. Mereka lalai, tak dapat merasai hakikat yang sebenar yang diperlukan oleh masyarakat. Tak nampak potensi yang ada masyarakat. Dalam masyarakat ni banyak orang yang baik-baik. Tak nampak. Yang nampak tim dia, geng dia je. Sehingga akhirnya masyarakat hidup dalam keadaan yang teruk. Yang teruk. Jadi ini sebenarnya adalah seperti binatang. Golongan yang lalai ni seperti binatang. Maka sekiranya pihak pemerintah lalai dengan tanggungjawabnya, amanahnya, lalai melihat masyarakat dan masalah asas dalam negara, lalai untuk pergi ke bawah, meninjau
meninjau apakah yang diperlukan oleh rakyat tadi, maka bagaikan binatang. Pemerintah ni bagaikan binatang sebab dia lalai. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinna wal ins. Minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi lalai ni dia boleh jadi orang biasa, rakyat biasa, dia boleh lalai. Individu boleh lalai. Tapi kalau pemerintah lalai, negara rosak. Lalai macam mana? Dia tengok nombor satu, nak brandkan diri dia dulu. Nak brandkan diri dia dulu. Saya bersama dengan ulama, saya bersama dengan orang-orang yang soleh-soleh, saya bersama dengan orang yang ini, nak brandkan diri dia dulu. Dan kemudian selepas tu, saya juga bersama dengan LGBT. Jadi kita nak brandkan diri kita dulu. Saya ni baik. Saya ni baik. Semua benda yang baik nak diketengahkan. Tak ambil satu sen pun gaji. Dah memang dia kaya, nak ambil gaji pasal apa? Tak guna kereta, dah keretanya lagi elok daripada kereta yang ada. Nak buat apa kan? Jaguar lagi hebat daripada kereta biasa. Contohlah, ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Nak sebut kat sini kelalaian. Jadi Allah gambarkan, dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam itu majoritinya daripada kalangan jinni wal ins, daripada kalangan jin dan manusia, yang ada hati tapi tak boleh faham, yang ada mata tapi tak boleh melihat, yang ada telinga tapi tak boleh mendengar. Mereka bagaikan binatang ternakan. Jadi Allah gambarkan, sesiapa yang ada hati, ada mata, ada telinga, tapi tak boleh melihat masalah rakyat, tidak boleh bersama dengan rakyat. Kalau setakat bila dah berlaku tanah runtuh, tertimbus, nak cerita hak tu takziah, itu siapa-siapa boleh buat. Kita pun boleh buat. Nak sebut kesian orang-orang yang meninggal dunia, sekian-sekian, kita pun boleh buat. Tapi bagaimana nak melihat kerosakan yang sebenar yang berlaku di dalam negara kita ni? Bagaimana nak melihat perkara masalah yang berlaku dalam negara kita ni? Berlaku jujur dengan amanah yang ada. Jadi kita nak tengok hari ni, kalaulah pemerintah melalai, lalai terhadap apa yang berlaku, Allah gambarkan pemerintah tu macam binatang. Kal an'am, bagaikan binatang ternakan. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat. Jadi orang lalai ni bukan individu je, tetapi parti politik boleh jadi lalai. Tak kiralah yang namanya Pakatan Harapan, yang namanya Perikatan Nasional, tak kiralah nama apa pun, sekiranya dia tidak meletakkan al-haq, al-awlawiyat, keutamaan, prioriti di dalam kehidupan negara ni, maka sebenarnya dia lalai. Dan lalai ni macam ulaika kal an'am. Ini bukan saya kata. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Ulaika kal an'am, bagaikan binatang ternakan. Apa maksud binatang ternakan ni? Binatang ternakan ni dia tak boleh, tak pandai buat apa. Dia tak lawan, dia ikut je arus. Apa kata arus, dia ikut aja. Apa kata pemerintah behind the scene, belakang dia, siapa yang pegang dia punya tali dia, siapa yang pegang dia punya kuasa dia tadi tu, di belakang tu, Zionis ke, di belakang tu Amerika ke, di belakangnya itu siapa-siapa sahaja, maka dia ikut sahaja. Ini orang yang digambarkan oleh Allah sebagai bagaikan binatang ternakan. Ternakan ni dia ikut aja. Kalau lembu kena cocok hidung, lari sana bawa sini. Binatang ternakan al-an'am yang berkaki empat, dia tak lawan. Jadi orang yang lalai ni, leka ni, dia tidak ada kekuatan. Balhum adall, bahkan lebih sesat. Allah sebut bukan saja binatang ternakan, dia bukan binatang liar. Binatang liar dia ada desire. Dia ada dia punya keinginan dia.
untuk nak makan, nak buat apa binatang liar ni, ada dia punya kebebasannya. Ini binatang ternakan. Dia ikut saja arus yang ada. Dia ikut saja apa yang orang cakap. Saya tak sebut siapa-siapa, no. Saya sebut kalau berlaku kepada siapa saja, termasuklah pemerintah-pemerintah yang ada. Kan? Namanya menteri, namanya timbalan menteri, namanya yang dihormati. Namanya mungkin menteri yang besar, perdana. Tetapi kalau dia lalai dengan kepimpinannya, dengan amanahnya, tidak prihatin tadi, sekadar ucapkan kata-kata takziah sahaja, tak melihat puncanya, tidak melihat anak-anak yang kelaparan ni, barang-barang yang kadang-kadang susah ni, tak betul-betul duduk on the ground, maka mereka adalah binatang ternakan yang hanya layak untuk dicocok hidung, ditarik dan kemudian disembelih. Sampai waktunya akan disembelih. Binatang sebab tu Allah gambarkan al-an'am. Salah satunya mereka ni ikut arus dan mereka ni akan disembelih. Dan sebab itulah digambarkan siapa mereka ni? Orang yang lebih sesat daripada binatang ternakan tadi. Mereka lah orang yang ghafilun, orang yang lalai. Ni orang yang lalai. Jadi betul lah juga kadang-kadang dipanggil nama-nama yang ni kan, sebab dia lalai daripada kehidupan yang sebenar. Baik, jadi kenapa sebenarnya bertembung ni? Kenapa ni yang pembangkang dan kerajaan ni dia tidak boleh bersatu atas nama al-haq? Kenapa dia tak boleh bersatu atas nama kebenaran? Kerana memang ada usaha untuk menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam. Jadi pertembungan politik yang berlaku dalam negara kita ataupun dalam mana-mana tempat sebenarnya adalah merupakan satu perancangan yang mana mereka mahu menghancurkan umat. Jadi berlakunya pertembungan ini supaya menghancurkan umat. Maka golongan-golongan yang munafik, golongan-golongan yang jahil, golongan-golongan yang kita sebut sebagai yang jahil tadi itu, mereka pun memegang kepimpinan dan akhirnya mereka bergaduh sama sendiri mencari-cari tubuh negara kita ini, menghancurkan umat. Jadi inilah yang berlaku. Kalau kita tengok bagaimana dulu bangsa Tartar, mereka masuk nak menyerang Islam, mereka merobek-robekkan Islam, maka mereka telah memperbanyakkan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Saya lihat bagaimana keadaan itu berlaku di dalam kehidupan umat Islam, sehingga akhirnya umat Islam dipecah-pecah. Jadi Perang Dunia Pertama contohnya. Perang Dunia Pertama adalah bermulanya perancangan 100 tahun mereka untuk menghancurkan daulah Islam. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Jadi dalam Perang Dunia Pertama itu kita melihat bagaimana mereka telah merancang sehingga membawa kepada kekalahan Osmaniyah. Kekalahan Osmaniyah, kemudian kuasa-kuasa besar, quote and quote kuasa besar tadi, daripada kalangan negara-negara salib tadi, daripada kalangan negara-negara salib itu, kuasa besar tadi itu telah memecah belahkan bangsa-bangsa Islam, negara-negara Islam. Mereka telah bahagikan negara itu. Contohnya Utara Afrika. Utara Afrika ni apa? Morocco. Maghribi. Morocco ni apa dia? Yang nak menang lawan dengan Perancis tu, separuh akhir tu, tapi kalah. Kenapa? Walaupun dia kata kami sokong Palestin, kami sokong Masjidil Aqsa, alhamdulillah adalah kesedaran bandingan pasukan bola sepak negara kita yang tak cerita langsung pasal Palestin, langsung tak cerita Masjid Aqsa. Kurang-kurangnya orang Morocco tu dia cerita pasal Palestin. Jadi walaupun kita lihat kalah, sampai sekarang masih kalah lagi. Jadi negara utara Afrika seperti Maghribi, Algeria, Tunisia menjadi jajahan siapa? Teka. Siapa yang jadi jajahan penjajah Maghribi? Morocco lah sekarang, Algeria, Tunisia menjadi jajahan Perancis. Jadi yang kalahkan mereka di separuh akhir itu ialah penjajah dia.
Jadi Morocco ni kan hebat macam mana pun dia tak boleh kalahkan lagi penjajah dia. Sama dengan Malaysia. Malaysia menang sana, menang sini, menang sana. Kalau katakan kita kata JDT boleh kalahkan macam-macam orang, semua dia kalah. Kena lawan dengan pasukan daripada Britain, England katakan. Boleh kalah tak? Boleh menang tak Malaysia ni lawan England? Insya-Allah tak boleh menang. Lawan dekat stadium yang terbaik di Malaysia, stadium di Johor. Stadium Sultan Ibrahim. Kan? Yang terbaik. Dengan penyokong, dengan dia punya ultrasnya, dengan dia punya semua sekali. JDT ataupun Malaysia lawan England. Boleh menang tak Malaysia? Setakat ni lah yang kita nampak. Insya-Allah tak boleh menang. Lawan England pun tak boleh menang. Kan? Kenapa? Sebab kita masih dijajah lagi. Jiwa kita masih dijajah. Sistem parlimen pun kita ikut sistem Britain. Sistem parlimen kita pun masih ikut sistem Britain. Kan? Sistem pendidikan kita pun masih lagi ada unsur-unsur Britain. Kan? Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, bila berlaku Perang Dunia Pertama 1914, 1918, apabila mereka telah berjaya mengalahkan Osmaniyah, maka mereka telah pecah-pecahkan negara-negara umat Islam sampai ke hari ini dijajah. Morocco nak kalahkan Perancis tak boleh. Perancis dah jajah Morocco daripada sejak tahun 1918 lagi, 1922, 1924, dah 100 tahun dah. Tapi dah hampir menang lah kan. InsyaAllah lah, tapi masih kalah lagi. Kemudian Tripoli dan Balcha dijajah oleh Itali. Itali pula ambil Libya contohnya, kan, dan sebagainya. Mesir dan Sudan. Mesir dan Sudan dijajah oleh Inggeris, oleh British. Sudan, Mesir, hebat, dijajah oleh Inggeris. Macam Malaysia, dijajah oleh English. Sebab tu saya sebut kat sini, kan, kita ni masih lagi duduk di bawah penjajahan. Kita tak perasan. Kan, Palestin dijajah oleh Inggeris. Yang kemudian Palestin itu dijual kepada Yahudi. Menjadi negara Zionis. Sampai sekarang dinamakan Israel. Jadi kita tengok Palestin dalam peta dunia dah tak ada dah. Yang ada negara Israel. Negara Palestin dah tak ada dah. Begitu juga Syria. Syria siapa jajah Syria? Perancis jajah. Jadi bukan Morocco saja dijajah oleh Perancis. Syria pun dijajah oleh Perancis. Iraq dijajah oleh Inggeris. Dipecah-pecahkan negara umat Islam ni. Kan? Dipecah-pecahkan. Hijaz. Satu kerajaan yang tidak bermaya, lemah. Lemah juga tu bergantung dengan penjajah-penjajah dia. Jadi sini kita lihat banyaklah tempat-tempat umat Islam dipecah-pecahkan sehinggalah kita tidak ada kekuatan sampai sekarang. Jadi sekarang ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan, pada petang ini marilah sama-sama kita rasa, bolehkah kita nak harapkan kepada pemimpin politik kita? Bolehkah kita nak harapkan kepada raja kita? Bolehkah kita nak harapkan kepada orang-orang yang kaya-kaya banyak duit dekat kita ni, yang menguasai negara kita ni, koloni-koloni yang besar? Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sesungguhnya jiwa-jiwa orang Malaysia ni tak kira siapa, masih lagi majoritinya, ramainya, banyaknya masih dikuasai oleh penjajah. Caranya, cara berfikirnya, cara bercakapnya. Jadi saya kata macam nanti marahlah orang. Nak sebut kat sini, kita nak ada kesedaran. Tujuannya supaya kita sedar bahawa kita nak kena bangkit keluar daripada budaya penjajah. Kalau di luar negara tu, parlimen tu sampai baling kerusi. Kalau boleh kat sini pun nak baling kerusi juga. Pakallah kerusi tu nampak cantik, hebat, mewah, berat sikit. Kalau kerusi tu ringan agaknya, dah kena baling lah. Dah kena baling lah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, maka pada petang ini saya ingin mengajak diri kita semua. Marilah kita kembali semula kepada madrasah tarbiyah Rasulullah SAW. Kepada sistem pendidikan tarbiyah. Bagaimana Nabi SAW mendidik sahabat-sahabatnya. Yang pertama dia didik ialah al-iman. Iman itu datangnya daripada hati. Hati kita ini diberikan, diusahakan supaya ada kesedaran. Al-wa'yun as-sahih.
Apa tanda kita ni ada kesedaran Islam? Maka yang nombor satu, kita ni ada kesedaran Islam, maka kita akan ambil Islam sebagai ad-din. Ad-din ni bukan agama semayang puasa saja, ad-din ni kehidupan. Islam sebagai kehidupan. Maka kita akan kata apa? Al-hasan ma hasanu syara'. Al-kabih ma kabbahu syara'. Apa yang baik, apa yang syarak, Islam kata baik. Apa yang buruk, apa yang syarak, Islam kata buruk, itulah yang buruk. Maka orang yang ada kesedaran, nombor satu sekali, dia akan ambil al-Islam sebagai ad-din. Inna ad-din indallah al-Islam. Jadi kita akan ambil Islam sebagai kehidupan kita. Itu nombor satu, kesedaran. Maka cara kita makan, cara kita bercakap, cara kita bergaul, cara kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, cara kita bekerja, semua tu asasnya adalah al-Islam. Janganlah kita ambil cara penjajah, cara berfikir penjajah, duduk kat parlimen dah duduk kat parlimen dah, tapi cara masih lagi macam mana British perintah kita. Kita masih takut dengan penjajah kita. Kayanya banyak, kan? Kayanya banyak. Adakah dia kata, kita ni nak buat apa lagi, tak boleh buat apa sebab perlembagaan kita ni telah ditandatangani oleh Majlis Raja-Raja dan British. Jadi kalau British tak mau ubah, tak boleh ubah. Kita masih takut dengan British. Jiwa pengecut. Jiwa bacul. Jiwa yang bacul, jiwa yang pengecut. Dan takut dengan penjajah. Takut dengan musuh-musuh Allah. Jadi, nombor satu, kita nak kena tanda kita dah ada al-wa'yun as-sahih, kita rasa izzah, rasa mulia bersama Islam. Sehingga kita mengambil al-Islam sebagai ad-din, sebagai kehidupan kita. Seluruh hidup kita ni Islam. Itu nombor satu. Jadi apabila kita telah mengambil Islam, maka kita kena kembali kepada proses macam mana nak tegakkan Islam, tarbiyah Islam. Maka proses tu macam mana? Proses tu mesti duduk di dalam tarbiyah. Rasulullah SAW, dia bukan hanya ajak sahabat-sahabatnya, marilah kita sama-sama mentauhidkan Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, kita hidup bersama mengaku Allah sebagai Tuhan, Rabb, Ilah. Tetapi Nabi bawa juga sahabat-sahabat duduk di dalam proses untuk membina kekuatannya tarbiyah Islam. Nabi bina tarbiyah Islam, bukan sekadar Nabi kata, mari kita masuk Islam aja. Masuk Islam dah dapat dah zakat, dah dapat dah semua. Sebenarnya bukan masuk Islam tu yang paling penting. Yang paling penting ialah mati dalam Islam. Itu paling penting. Untuk mati dalam Islam, mesti kita hidup bersama Islam. Jadi bukan masuk Islam je. Sebab itu ada orang masuk Islam murtad. Ada juga. Ada juga yang masuk Islam murtad. Ramai. Ramai yang masuk Islam murtad di Malaysia ni. Yang dah ada Islam nak murtad pun ramai. Kebanyakan yang murtad tu anak-anak kepada mereka yang baru masuk Islam. Anak-anaknya banyak keluar. Jadi kita lihat hari ini, masuk Islam bukan yang paling penting. Penting. Tapi yang paling penting, mati dalam keadaan Islam. Itu paling penting. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tingkatlah takwa kamu sehingga menjadi takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Jadi yang paling pentingnya mati Islam, paling penting. Bukan sekadar masuk Islam. Sebab hari ni ramai orang masuk Islam tapi nak kahwin. Masuk Islam sebab apa? Sebab saya nak kahwin dengan dia. Kalau saya tak kahwin dengan dia, macam mana saya tak masuk Islam, macam mana nak kahwin dengan dia? Kenapa masuk Islam? Sebab saya nampak Islam ni, ramai orang kat sini Islam, saya rasa seronok. Setakat tu je. Dia tidak duduk di dalam proses untuk mentarbiah Islam. Tak duduk kat situ. Bila tak duduk kat situ, macam mana dia nak mati dalam keadaan Islam? Sebab tu tuan-tuan, saya nak ulang apa yang saya sebut semalam kemarin. Sesungguhnya di depan kita ni ada 2 proses. Satu proses nak menjadi mukmin yang sebenar. Yang sikit pun tidak ada sifat-sifat munafik. Yang satu lagi proses untuk menjadikan orang itu munafik. Kafir yang sebenar. Sikit pun tak ada iman. Sehingga bila 2 kumpulan ni menjadi betul-betul ketara, maka ketika itulah Dajjal keluar. Dan ketika itulah berlakunya peperangan. Ramai yang akan tewas. Tewas bukan tewas mati. Tewas akidahnya.
Jadi sebab tu kita kena faham yang ini. Kita tak boleh duduk dalam keadaan biasa saja, sekadar masuk aja dalam Islam. Kita kata ini masuk Islam, kita ada namanya perkim. Kita ada namanya orang yang berdakwah. Dakwah ni satu peringkat, mentarbiah satu peringkat. Sebab itulah kita hari ini kena faham. Kita kena keluar daripada penjajahan. Macam mana keluar penjajahan? Duduk dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, kita kena ada wa'yun Islam yang sebenar. Al-wa'yun as-sahih disebut. Yang kedua, dia kena ada perkara yang digambarkan sebagai hidup bersama Al-Quran. Yang kedua, hidup bersama Quran. Maknanya hidup bersama tarbiyah Quran, bukan baca Quran. Hari ni orang faham Al-Quran ni bagus. Mula-mula dulu, awal-awal 80-an, 70-an, 80-an tu, kita kata perkara yang terkenal, antara perkara yang terkenal di negara kita ni ialah musabakah baca Quran. Maka ramai datang pakak-pakak bulan Ramadan dengar Quran, sedap, menang. Mana yang menang, banyak juga negara kita menang. Ataupun negara-negara yang lain. Semua kata bagus. Kalau sebab Malaysia ni, musabakah Quran. Kemudian kesedarannya meningkat, orang meningkat. Oh, bagus Quran, Alhamdulillah. Maka nampak anak-anak kita kena belajar Quran. Ramai pakak-pakak hantar anak pergi mengaji Quran. Lepas tu, ramai anak-anak dihantar ke tahfiz dan madrasah. Ramai mula. Alhamdulillah. Itu proses dia. Tapi malangnya anak-anak yang belajar. Anak-anak boleh baca elok. Anak-anak boleh hafal Quran. Tapi mak ayahnya tetap sama dengan jahiliah. Mak anak-anaknya baca Quran dalam bilik dia. Mak ayah karaoke dalam bilik dia. Anak-anak menghafal Quran di madrasah. Mak ayah menghafal movie-movie. Seni kata, lagu-lagu yang ada. Mak ayah tetap jahiliah. Jadi sebenarnya kita ingat anak saya. Jadi bila anak duduk kat madrasah, elok anak-anak. Bila balik rumah, rosak anak-anak. Sebab apa? Mak ayahnya rosak. Hari ini kita kena faham. Kita kena hidup bersama Quran. Al-Quran nak kena duduk bersama-sama dengan keluarga kita. Baca, faham, hayati. Ini tanda. Sebab tu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mengubah mereka daripada jahiliyah, daripada kerosakan, daripada kekurangan dan kelemahan kepada satu golongan manusia yang digambarkan sebagai kuntum khaira ummah. Mereka lah kelompok khaira ummah, orang yang paling baik sekali di kalangan umat yang ada. Ni orang generasi sahabat. Kenapa? Apa yang beza? Al-Quran. Maka tiap-tiap hari Bilal Ibn Rabah, ketika setelah mendapat dakwah daripada Rasul Salam dan masuk Islam, malam-malam Bilal Ibn Rabah dah habis kerja semua. Tuan-tuannya dah tidur, pergi pelan-pelan ke rumah Arkam bin Abi Arkam radhiyallahu an. Pergi ke sana, kemudian dia mendengar Al-Quran, wahyu yang ada. Balik pula, mula hafal Al-Quran tersebut. Mula hafal, faham. Katakanlah ayat tentang Iqra contohnya. Dia tengok ayat ni, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka dia pun mula membaca. Dulu tak kisah nak baca, tapi sekarang tengok sikit-sikit baca. Dia pun belajar baca. Belajar membaca. Kenapa? Sebab Allah suruh baca. Maka sahabat-sahabat cuba mencari jalan untuk belajar baca. Membaca Al-Quran, ayat-ayat yang Allah suruh. Kemudian timbul pula ayat-ayat yang lain. Contohnya ayat-ayat memerintah supaya menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Maka sahabat pun jadikan seluruh hidupnya ibadah. Kena seksa, tak boleh semayang. Masa tu belum ada semayang lagi. Tapi semayang dah ada, cuma semayang yang difardukan belum lagi. Kena seksa. Kena torture, masih lagi tetap ubudiah pada Allah. Ahadun. Dia mampu sebut, ahad aja disebut. Tuhan, Allah yang Maha Esa. Ahadun. Dia mampu sebut ahad. Dia kata seksa, ahad dia sebut. Ya Allah, yang Maha Esa tadi. Sampai peringkat dibunuh Sumayyah. Ahadun. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang dipaham, itu yang diucap. Mana dia hidup dalam keadaan beribadah, ubudiah pada Allah. Kita macam mana? Masa semayang, ibadah. Baca Quran, ibadah. Tetapi bila pergi
ke tempat kerja, dah campur-campur dah. Maksiat dengan ibadah, campur maksiat. Jumpa orang perempuan, jumpa orang lelaki, dah tak jaga dah pergaulan. Tak jaga dah pergaulan, bergaul macam itu. Kan lepas saja. Kan? Bila pergi ke tempat sukan, dah tak jaga dah aurat. Kan? Masa sembahyang, tutup aurat semua. Masa tempat dekat sukan, buka aurat. Jadi kita lihat, kita tak menjadikan hidup kita ni ibadah. Nampak tak? Sebab kita tak duduk dalam proses tarbiyah. Hidup bersama Quran. Maka kita tidak ada kekuatan. Apa kuat kita? Tak ada kuat apa. Yang ada nafsu saja. Nafsu saja yang kuat. Maka jadilah nafsu itu sebagai Tuhan-Tuhan manusia ramai pada hari ini. Nafsu dia lah Tuhan. Apa tanda nafsu jadi Tuhan? Dia ikut mood. Dibuat sesuatu ikut mood. Nak semayang, tak ada mood lah nak semayang. Tak semayang. Baca Quran, tak ada mood lah nak baca Quran. Tak baca Quran. Kan? Bila ada mood, apa buat? Time Ramadan, ramai orang baca Quran, suasana elok sikit, kita pun pakat-pakat baca Quran. Kenapa? Ikut mood. Ikut perasaan. Bukan ikut iman. Bukan ikut kata na'budiyah kepada Allah. Kenapa? Kerana kita tidak duduk di dalam tarbiyah, di dalam manhaj, dalam sistem pendidikan Al-Quran. Kita tak hidup bersama Quran. Kita baca Quran sekadar nak baca je dapat pahala. Jadi kita nak kena kembali balik. Kalau tidak, kita tak kuat. Siapa lagi nak buat ni? Nak harapkan ahli parlimen kita yang terjerit-jerit beruk tu. Nak mengharapkan kepada orang lain yang kita nampak hebat-hebat. Tapi sebenarnya kosong jiwa mereka, pemikiran mereka. Kitalah yang nak kena bangun diri kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau kesempatan malam ni, insya-Allah saya cuba balik awal. Kalau ada kesempatan, kita akan tengok ada musuh nak hancurkan kita ni. Sekarang dah ada musuh dah. Dah dekat sangat dah mereka nak hancurkan kita. Tapi jangan bimbang. Jangan bimbang sebab lagi banyak mereka nak hancurkan kita. Lagi kuat mereka ketuk kita. Lagi kuat mereka tendang terajang kita. Lagi hebat tumbukan-tumbukan mereka. Lagi hebat peluru, berpandu yang mereka hantar ke kita. InsyaAllah lagi dekat kita dengan kejayaan. Lagi dekat kita dengan kemenangan. Dekatkan kemenangan insyaAllah. Dah tak lama dah. Tapi menang Islam tu janji Allah. Kita menang tak? Belum tahu. Itulah insyaAllah sikit sebanyak tuan-tuan perempuan. Saya minta maaf pada hari ini. Saya rasa tengok pemimpin yang dilantik tu. Pemimpin yang kita lantik tu kan. Harapnya ada kematangan. Rupa-rupanya tak matang. Masing-masing masih lagi berfikiran untuk nak selamatkan diri masing-masing. Tak semualah. Tetapi majoriti. Tak semualah. Tapi ramainya. Begitu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan Allah, insya-Allah doakan meeting yang saya nak buat hari ini meeting yang jadi meeting yang baik. Insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau saya sempat balik malam ni kita akan buat satu live. Tuan-tuan tunggulah. Yang ini saya tak diiklan apa pun, yang ni petang ni. Cumanya Allah izin ada masa sikit sebelum meeting pukul 6 insya-Allah dah dekat dah ni. Maka saya buka lah sekejap, dah duduk kat sini ni, dah sampai tempatnya ni. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Tuan-tuan, saya minta maaf kalau saya cakap kasar-kasar. Saya minta maaf kalau cakap kasar-kasar ke apa tadi. Tolonglah siapa yang baru masuk ni, Cik KB ni baru masuk ni. Tolong dengar daripada awal. InsyaAllah sama-sama kita dengar dan melihat perkara-perkara ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan buat satu yang terbaik. InsyaAllah malam ni saya cuba untuk buat. Kalau 9.30 tak dapat, lewat-lewat pun pukul 10. 1 jam pun tak apa. InsyaAllah saya nak buat juga malam ni. Kita jumpa insyaAllah untuk nak bincang berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan musuh-musuh kita yang musuh yang sedang kita nak tengok karakter musuh kita ni. Karakter musuh kita insyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.